dan izin kurnianya dapatlah sama-sama kita solat maghrib berjemaah, seterusnya meneruskan pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih lagi di dalam tajuk berkaitan dengan wasiat, di mana wasiat ini adalah salah satu perkara sunnah. Perkara yang dibuat itu adalah sesuatu perkara yang baik dalam kehidupan kita. 2 hari ini tuan-tuan, 2-3 hari ini kita kalau kita tengok dekat Facebook tu, ada satu isu berkaitan dengan harta pusaka dan wasiat. Tuan-tuan tahulah kisah tu dia viral. Putih ada putih gitu gitu. Jadi itu tuan-tuan, bila kita melihat akan persengketaan ataupun cara menanganinya di dalam media sosial tu, bila kita melihat ada perkara-perkara yang tak enak dan tak elok. Sepatutnya harta ini bila dibahagikan, ini membahagiakan. Contoh, saya ada RM50, saya bagi tuan seorang, saya ada duit dalam kucing, seorang saya bagi RM50. Rasa-rasa tuan-tuan suka ke tak suka? Ke tak cukup tambah lagi. Contohlah RM100 kita bagi contoh kan nanti ada ustaz nak bagi RM100 lagi kan, RM100, tuan-tuan dapat harta tu, tuan-tuan rasa macam kira ni boleh ni beli kan, ngetes ni RM100 ni lepas medi ni, alhamdulillah. Itu tuan-tuan, harta sifat dia menenangkan, dan dengan harta juga ia boleh memporak-perandakan kehidupan bila ianya tidak diuruskan dengan betul. Itu harta. Konsep harta ni dia senang. Kalau kita bawa dia kepada satu perkara yang baik, maka dia jadi baik. Kalau ianya jadi bahkan harta ini Allah sebut dalam Quran, apa dia? Harta anak bini kamu ianya adalah fitnah. Ia adalah sesuatu fitnah. Itu harta kita, harta kekayaan kita, anak beranak kita, itu boleh menjadikan kita fitnah. Peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam Islam dia ada konsep zakat. Kita keluar. Supaya apa? Supaya bila orang nampak, bila kita mengeluarkan zakat, orang nampak dia tak kedekut, dia keluarkan hartanya untuk orang-orang yang susah. Itu konsep harta. Begitu juga dengan wasiat. Jadi wasiat ini dalam arti kata, ianya sesuatu perkara yang sunnah. Maknanya ianya boleh asal hukumnya ianya adalah salah satu sunnah, perkara yang sunat. Bila kita buat, dapat pahala yang sangat baik dan sangat besar. Kalau kita tinggalkan, rugi besar. Dan kita dah bahas tuan-tuan 2 minggu lepas berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan wasiat. Ianya boleh menjadi wajib ketika mana dilaksanakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti zakat, seperti haji. Dinimbang harta ini akan habis sekiranya dia tidak wasiatkan perkara tersebut. Sebab tuan-tuan hidup lagi, rasa-rasa kita, sebab kita tak tahu bila kita meninggal dunia. Dah siap dah wasiat, cakap mulut pun tak ada masalah untuk waris kita ni kan. Ayah bila meninggal buatkan badal haji. Itu penting sebab haji hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat, kalau kita masih hidup mungkin kita terlupa nak zakat, ataupun nauzubillah min zalik, ada yang tak keluar zakat.
Jadi kita dah wariskan, kita dah wasiatkan harta ayah sebegini masa hidup, ayah tak pernah keluar wasiat. Contoh, saya tak pernah keluar zakat, maka zakatlah harta saya bila saya meninggal dunia. Ada sekira-kira sejumlah begini, maka zakatkan. Maka wajib hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkara yang haram berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan wasiat ini, mewasiatkan perkara-perkara yang melalaikan ataupun perkara-perkara yang menjadikan ia jadi dosa, seperti mewasiatkan arak. Contoh, kan? Contoh arak, jadi kidang arak kan diwasiatkan hilang arak tu pada anak dia, maka tak dibolehkan, ataupun pada orang ramai dan sebagainya, maka itu diharamkan. Dan dia ada hukum harus, kan? Ditujukan kepada sahabat anda ataupun orang kaya yang mana mereka bukan daripada golongan yang berilmu dan beramal soleh. Jadi boleh diwasiatkan, harus hukumnya. Manakala yang keempat, hukumnya adalah menjadi makruh sekiranya wasiat itu wasiat seseorang yang kurang berada dan memiliki waris-waris yang miskin, maka keadaan ini dimakruhkan. Maknanya perkara yang dibenci. Bahkan harta itu boleh saja difaraidkan kepada ahli-ahli waris yang susah. Itu tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, pada hari ini kita akan beralih lagi dalam tajuk kecil berkaitan dengan rukun wasiat dan syarat-syaratnya. Okay? Syarat-syarat pewasiat. Jadi wasiat dia ada 4 rukun. Macam solat dia ada 13 rukun. Solat wasiat dia ada 4 rukun yang mesti ada. Kalau tak ada 4 ni, maka tak boleh, tak jadi dia sesuatu perkara wasiat. Yang pertama dia kena ada pewasiat. Pewasiat tu yang mengeluarkan wasiat tu dia kena ada pewasiat. Yang kedua, penerima wasiat. Yang ketiga, harta yang diwasiatkan. Kena ada lah. Kena ada harta yang diwasiatkan. Dan lafaz wasiat. Lafaz wasiat itu kena ada. Kemudian setiap rukun ini ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi dan dipenuhi. Okey, yang pertama kita akan melihat syarat-syarat pewasiat. Pewasiat ini adalah rukun. Syarat-syarat pewasiat apa dia? Yang pertama, wasiat adalah sah bagi orang yang memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, orang pewasiat itu mempunyai akal. Dia akal dengan otak ni tuan-tuan. Dia kena ada akal, boleh berfikir untuk dia mewasiatkan harta tersebut. Ia adalah syarat yang mesti dikhususkan dalam soal memberi hadiah dan sedekah. Wasiat tidak sah jika dilakukan oleh orang gila ataupun orang yang terancam akalnya. Tak boleh. Orang yang pingsan, orang yang mabuk pun tak boleh. Tiba-tiba dia mabuk, minum sikit, satu teguk, kan? Apa, dia punya otak dia sudah miring. Dia dah miring, dia wasiatkan. Nanti ambillah rumah aku tu, kan? Aku wasiatkan kepada kau. Jadi tak dikira. Kesemua mereka dianggap orang yang kehilangan akal dan merupakan asas kepada taklif, dan dengan orang ini tidak layak memberi sedekah ataupun berwasiat. Tak boleh. Maka gugur dia punya syarat ni. Yang kedua, dia mestilah baligh. Baligh, syarat ini juga adalah asas kepada taklif. Orang yang baligh, maka taklifnya itu tertakluk ke atasnya bila dia baligh. Kalau lelaki ni dia dah mimpi lah. Dia dah keluar air mani, ya. Jadi itu. Yang wanita, dia dah datang bulan. Kalau ikut fiqh, umur 9 tahun dah datang bulan. Kalau daripada segi Syafi'i, lelaki umur 15 tahun dah dikira baligh. Ok,
Okey, itu tuan. Jadi balik dia tidak sah bagi seseorang kanak-kanak walaupun telah mumaiz kerana tidak layak untuk bersedekah. Itu beza. Balik dengan mumaiz ni perkara yang berbeza. Mumaiz, kalau anak-anak kita ni tuan-tuan, dia dah boleh bezakan baik dan buruk. Kalau dia tengok api, dia tak pergi. Itu dah mumaiz. Kalau ada tai kat situ, dia tak ambil. Tapi kalau dia ambil tai, dia makan, itu belum mumaiz. Mumaiz dalam syarat jual beli boleh, tak ada masalah. Jual beli, pergi kedai beli, sah hukum dia. Tuan-tuan suruh dia naik bisikal pergi beli lauk ke depan, kan? Beli lauk ke depan, sah hukum dia. Jual beli boleh. Wasiat dia kena balik, barulah dia boleh menepati syarat-syarat menjadikan dia berwasiat. Yalah, mungkin hari ni ada budak-budak yang kaya, kan, diwariskan harta daripada bapak dia, kemudian orang pengaruh dia untuk wasiat, maka dia belum balik lagi, maka dia sudah, tetapi sudah mumaiz, maka itu menggugurkan syarat-syarat wasiat. Yang ketiga, pilihan. Jadi wasiat tak boleh dipaksa. Ambil pistol, penjerayah, tembak. Kau wasiatkan sekarang kau punya kereta BMW ni sekarang kepada aku. Boleh tak boleh? Tak boleh. Ia dipaksa. Perkara dalam fiqh ni tuan-tuan, perkara yang memaksa, ia akan gugur dengan sendirinya. Ia akan gugur dengan sendirinya. Tapi kalau perkara yang secara sukarela itu, maka ia dibenarkan. Kemudian merdeka. Tak boleh untuk seseorang itu mewasiatkan dengan cara apa? Dengan cara ianya adalah seorang hamba. Maka itu tidak dibolehkan di dalam syarat. Maka dia akan menggugurkan syarat-syarat pewasiat. Kemudian kafir. Kafir. Maka kafir ini ianya tidak boleh gugur. Dia punya syarat-syaratnya untuk okey. Berdasarkan kepada syarat-syarat yang diwasiatkan dinyatakan tadi, maka wasiat daripada golongan berikut adalah sah. Okey, ada dua golongan. Okey. Terlangkah sikit tuan-tuan. Jadi syarat pewasiat tadi berakal, balik, pilihan, merdeka. Tetapi ada dua syarat. Dua syarat yang dinyatakan ini, maka ia dikecualikan. Maknanya dia dibolehkan untuk berwasiat. Apa dia? Yang pertama, orang kafir. Sebab apa? Orang kafir dia boleh wasiat kepada. Contohlah, ada sahabat putusan ni kaya, kan? Tiba-tiba dia nak berwasiat kepada tuan-tuan. Okey, saya wasiatkan rumah saya ni kepada awak. Boleh tak terima? Maka dibolehkan. Sebab apa? Dalam kaedah sedekah, maka mereka layak untuk bersedekah. Boleh untuk bersedekah. Tuan-tuan, okey? Yang kedua adalah orang yang dihalang daripada berbelanja kerana kebodohannya atau safih. Safih ni dia, kalau dalam kaedah fiqh ni, dia memang bodoh, benar, betul lah. Dia tak gila, dia tak hilang akal, tapi dia bodoh. Maka tindakan, maknanya orang sebegini dibolehkan kerana tindakannya adalah sah, selain juga memerlukan pahala selepas kematian. Jadi orang bodoh ni dia bukan orang gila, tuan-tuan. Dia bodoh, bodoh, kan? Cuma dia cakap bodoh, kan? Kalau kena kelentong tu, je lah, gitu. Tetapi boleh tak dia ni untuk berwasiat? Dia dibolehkan. Tetapi dijadikan di sini dikira sah, selain dia juga memerlukan pahala selepas kematian. Jadi orang bodoh ni juga dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi kalau orang gila tak kena. Orang gila, orang yang terencak akal. Jadi orang sebegini ahli syurga tuan. Ahli syurga. Okay. Yang kedua, syarat-syarat penerima wasiat. Okay. Yang pertama tadi pewasiat habis. Yang kedua adalah syarat-syarat penerima wasiat. Penerima wasiat ada dua golongan, iaitu penerima yang dikhususkan dan yang tidak dikhususkan. Ada dua. Yang pertama, kedua-dua golongan ini tertakluk kepada syarat-syarat yang berikut ditentukan. Syarat-syarat penerima wasiat yang dikhususkan adalah, ini yang khusus. Dia ada dua golongan penerima wasiat ini, penerima yang dikhususkan, penerima yang tidak dikhususkan. Secara khusus dan secara yang tidak khusus. Penerima wasiat ini perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Ini yang dikhususkan. Apa dia syarat-syarat dia? Mestilah di kalangan orang-orang yang layak memiliki harta ketika kematian pewasiat. Tidak sah wasiat kepada orang yang telah mati atau kepada haiwan, kerana orang yang telah mati dan haiwan tidak layak memiliki harta. Walau bagaimanapun, larangan wasiat kepada haiwan hanya jika pewasiat tidak memperincikan wasiatnya. Sekiranya diperincikan, seperti contoh, dia bagi contoh kat sini. Yang pertama tadi kita dah tahu, penerima wasiat itu bukanlah orang mati. Orang dah mati 50 tahun, orang tu dah nak sakit diwasiatkan hal tersebut kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu tidak boleh kan. Kemudian tapi kalau haiwan ni dia ada sikit perinciannya. Sekiranya diperincikan seperti dia mewasiatkan supaya diberi makan kepadanya, maka wasiatnya sah, kerana wasiat ini ditujukan kepada pemilik haiwan, di mana tugas memberi makan sememangnya memang menjadi tanggungjawabnya. Wasiat tersebut wajib dilaksanakan untuk memberi makan kepada haiwan tersebut bagi menunaikan niat pewasiat. Jadi yang pewasiat ni punyalah banyak kucing, contoh kucing punya meninggal dunia tuan dia, sebelum nak meninggal dunia, saya ni dah tak lama, tak panjang umur, jadi saya wasiatkanlah ada harta saya, maka bagilah makan kepada kucing-kucing saya. Sampai masa mungkin 10 tahun dah habis dah duit tu, bagi pada charity, maknanya bagilah pada badan-badan yang boleh menjaga haiwan tersebut. Tetapi dalam tempoh masa yang telah ada, maknanya untuk kecukupan harta itu maka boleh ditanggung untuk satu tempoh yang dihadkan berdasarkan nilai harta ataupun wasiat yang telah ditentukan. Maka berdasarkan kepada kenyataan di atas, maka wasiat kepada anak yang ada dalam kandungan semasa wasiat itu dibuat adalah sah. Jadi contoh, ada anak dalam kandungan, kita wasiatkan sesuatu perkara ataupun sesuatu benda, maka dalam fiqh ini menyatakan bahawa wasiat itu wajib dilaksanakan sekiranya dia selamat lahir sekurang-kurangnya 6 bulan, iaitu tempoh minima kehamilan. Sebab orang yang bersalin ni tuan-tuan, nak dikira sebagai anak yang sah taraf lah anak dia, maka tempoh 6 bulan. Contoh, dia 6 bulan lahir, maka dikira sebagai anak. Contohlah, kita kahwin dengan seorang wanita, biasa 9 bulan 10 hari, betul? 9 bulan, macam itulah. Tiba-tiba kandungan yang ini 6 bulan, ataupun tiba-tiba dia baru kahwin 6 bulan, anak tu lahir, maka 6 bulan itu tembok anak tu lahir, anak itu sah taraf. Faham? 6 bulan, walaupun tak sampai 9 bulan, tak sampai 8 bulan, biasa kita standard 9 bulan. 6 bulan dah lahir, maka anak itu dikira sebagai anak sah taraf. Faham? Jadi itu anak. Jadi kita kena, tuan-tuan kena tahu lah, kok tiba kan, ada kes-kes yang tertentu kan,
baru kahwin, 6 bulan dah bersalin, dikira anak tu memang 6 bulan, maka dikira sebagai anak serta taraf. Jadi anak sebegini boleh, maknanya bila dia lahir dia dapat wasiat yang telah ditentukan oleh ibu tersebut. Okay. Yang kedua adalah syarat penerima wasiat yang dikhususkan bukan maksiat. Tidak sah mewasiatkan harta hamba yang muslim untuk mewasiatkan mushaf Al-Quran kepada orang kafir. Begitu juga tidak diharuskan wasiatnya senjata atau harta kepada kafir harbi, kerana wasiat ini dianggap sebagai maksiat. Tak boleh, walaupun harta itu bagus. Contoh ada rumah bagus, wasiatkan kepada harta tersebut kepada orang yang bukan Islam, ataupun orang ataupun mushaf Quran. Kita mushaf Quran lah, contoh bagus mushaf Quran ni, contoh tiba-tiba bagi pada dia, nah saya wasiatkan kepada wasiatkan untuk sedekahkan Quran ini kepada Acong, maka Quran itu bagus, tetapi perbuatan itu berupa perbuatan maksiat, tidak dibolehkan. Sebab risaulah, kalau Quran ni apa dah dibuat kan, kita dapat hadiah pun tak tentu lagi kita baca, wallahu a'lam kan. Yang dapat Quran Acong yang dapat contoh tadi kan, tak tahu lagi, maka tidak dibolehkan, dianggap sebagai maksiat. Yang ketiga adalah mestilah dikhususkan. Dengan pengkhususan itu kena ada, tidak sah jika wasiat itu ditujukan kepada salah seorang daripada 2 orang, kerana tidak pasti siapa yang akan menerima wasiat tersebut. Wasiat sebegini adalah sia-sia kerana tidak dapat diserahkan kepada penerimanya. Contohlah kan, siapa masuk surau ni, saya wasiatkan harta 500,000 juta, tiba-tiba yang masuk ramai kan, tak dikhususkan. Kalau dia khususkan, contoh saya wasiatkan yang masuk, kita tengok yang masuk siapa? Yang masuk Abang Ramli, contoh Ramli yang masuk, maka wasiat kepada Ramli itu kita wasiatkan harta tersebut kepada yang masuk tadi, awal tadi. Kalau dia cakap saya wasiatkan harta ni kepada alah siapa-siapa je lah kan, tak dibolehkan. Kena dikhususkan wasiat tersebut untuk ini berkaitan dengan pengkhususan wasiat yang dikhususkan. Yang keempat, hendaklah penerima wasiat itu wujud ketika wasiat dibuat. Tidak sah mewasiatkan kepada harta kepada bayi yang akan dikandung. Tadi mengandung lain tuan-tuan. Ni wasiat kepada bayi yang akan dikandung. Saya rasa 3 tahun lagi saya dapat baby ni, saya nak wasiatkan kepada baby tu lah. Tak rancang lagi kan? Tak ada lagi, tak buat lagi pun, tak boleh. Dia kalau dah ada, lain cerita, dah ada dalam perut kan, alhamdulillah boleh wasiat. Ni dah rancang dulu, 3 tahun lagi ada baby, tu dapat saya wasiatkan kepada baby tersebut dalam kandung. Tak apa orang kata, tak boleh. Benda ni tak boleh. Ataupun masjid yang akan dibina kan, contoh saya wasiatkan Quran ini kepada masjid dekat mana, dekat contohlah masjid yang ada dekat bulan, contohlah kat bulan kan, ada masjid bulan tak ada kan, jadi merepek benda macam ni kan, maka sah ke tak sah? Ceritanya tak sah lah. Tak sah penerima wasiat tersebut. Termasuk juga dalam arti kata wasiat yang dikhususkan ialah wasiat untuk pembangunan masjid, sama ada wasiat ini ditujukan untuk binaan atau keceriaan ataupun untuk pengurusannya. Masjid tak wujud lagi, tapi dah saya nak infakkan aircon lah dekat masjid sekian. Tengok ni tanda lalu, tak ada lagi pembangunan dan sebagainya, maka dibolehkan tak? Maka gugur syarat-syarat sebegini. Turut termasuk dalam dekati masjid adalah sekolah, tempat perlindungan golongan sufi yang miskin, dan hospital, kerana semuanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangunan-bangunan ini mempunyai pengurusnya yang tersendiri
Jadi mewasiatkan harta untuk bangunan ini samalah mewakafkan untuk hartanya. Sekiranya wasiat tersebut menyebut, saya wasiatkan harta ini untuk masjid ini, dan dia tidak pula menyebut sama ada untuk bangunan atau pengurusannya, maka wasiat ini dianggap sebagai sah. Tuan-tuan, kan, wasiat sesuatu harta, kan, bagi tahu pada pengurusan, saya wasiatkan harta saya sebegini sedemikian untuk manfaat masjid, contoh. Maka wasiat sebegini dianggap sebagai sah. Harta daripada wasiat ini akan digunakan untuk kepentingan masjid sebagaimana yang difahami oleh adat kebiasaan. Okey, fahamlah. Maknanya kalau kita wasiat sesuatu harta kita untuk sesuatu masjid dan sebagainya, maka ianya boleh diterima dan dikira sebagai sah. Lain kalau masjid tu tak ada tadi, masjid tak ada, pergi hutan belantara, jadi tak boleh nak wasiatkan. Maka wasiat sebegini ataupun wasiat sebegini akan menggugurkan syarat-syaratnya sendiri. Berdasarkan kenyataan di atas, jelas bahawa wasiat untuk pembunuh adalah sah kerana wasiat adalah memberikan hak milik sama seperti hadiah. Ini contohnya dia bagi kat sini, wasiat untuk pembunuh. Pembunuh wasiat, kalau wasiat tuan-tuan kena faham, kalau contoh, kalau seorang anak membunuh seorang bapa, dia tak dapat harta, dia murtad, reddah, dan satu lagi dia ni membunuh dia punya waris dia. Contoh, dia bunuh bapa dia, maka contoh anak yang bunuh bapa tadi, dia dapat harta tak dapat. Tapi kalau ada wasiat daripada bapa dia untuk dia, maka dia boleh dapat tak? Dia boleh dapat. Itu beza wasiat dengan ahli waris ni, reddah, murtad. Yang kedua, bunuh. Dia bunuh ahli waris dia. Dia kalau dekat sini dia masih lagi biasa, tuan-tuan. Kalau kat Amerika, tuan-tuan tengoklah dekat begitu, dia sanggup bunuh ahli keluarga dia. Dia biasa yang banyak terjadi suami isteri dia nakkan harta. Itu sebab kalau banyak sangat duit tu payah juga, tuan-tuan. Banyak bila lah nak mati ni kan, banyak harta ni, hebah ni. Hari ni hebah, tuan-tuan, hebah bukan jalan-jalan. Hebah kalau meninggal 500,000, 1 juta, 2 juta. Banyak, tuan-tuan. Kalau dekat Amerika tu sampai 1 bilion, tuan-tuan. Meninggal tu dia dapat 1 bilion. Jadi kan, yang suami tengok isteri, yang isteri tengok suami, kan. Ada can ni, kan. Ada can boleh bunuh malam ni, dapat harta tersebut. Tuan-tuan, jadi itu perkara-perkara kadang-kadang bagus, benda tu bagus dalam kehidupan kita. Dia hebat berkaitan dengan takaful dan sebagainya tu dalam tuntutan tu, pada saya lah, pendapat saya adalah satu tuntutan. Sebab apa? Dalam kehidupan kita ni sangat mencabar, tuan-tuan. Dalam ekonomi dan sebagainya, kan, kita kena fikir untuk yang ada ni. Sebab Nabi bagi tahu, Allah suka orang yang meninggalkan hartanya, ahli warisnya dalam keadaan yang kaya dan tidak miskin. Allah suka. Sebab kita kena ada benda macam itulah, ada pemikiran macam itu. Sebab Allah suka dan Nabi suka. Kita ni meninggal, dalam kita ini ada harta untuk kita tinggalkan kepada ahli waris kita. Kena. Jadi tuan-tuan carilah dekat luar tu, mana-mana komitmen tiap bulan, yang penting ada. Kita tak tahu, kan? Kita tak tahu tempoh kehidupan kita, tuan-tuan. Jadi itu, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung sikit lagi berkaitan dengan syarat-syarat penerima wasiat yang tidak dikhususkan. Kita habiskanlah
Syarat-syarat penerima wasiat tadi ada dua, yang khusus dan tidak yang dihususkan. Apa maksudnya? Okay. Bagi penerima yang tidak dihususkan, contohnya golongan fakir, miskin, ulama, masjid atau sekolah, hendaklah wasiat tersebut tidak bertujuan maksiat dan tujuan yang dilarang oleh Islam adalah tidak sah. Wasiatkan harta untuk membina rumah ibadat bukan Islam, tak sah. Buat rumah ibadat untuk non-Muslim. Saya ni ada harta, ya, saya wasiatkan harta saya ini untuk membina kuil, maka itu tidak dibolehkan. Atau membina pusat hiburan yang hanya melalaikan dan mengabaikan mereka daripada kepentingan dan tanggungjawab mereka. Maka perkara sebegini jelas, ianya tidak dibolehkan di dalam Islam. Golongan yang diharuskan menerima wasiat ini adalah seperti orang yang boleh terima wasiat yang tidak khusus. Yang pertama, fi sabilillah, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya pewasiat berkata, saya wasiatkan 1/3 hartaku untuk jalan Allah. Ini wasiat 1/3 je daripada harta kita. Dia tak boleh lebih. Tak boleh lebih 2/3 ataupun keseluruhan. Tuan-tuan hentamlah macam mana sekalipun, harta tuan-tuan banyak sekali mana pun, harta tu tak boleh kita bagi suka-suka. Tak boleh. Harta is benda yang sangat penting dalam kehidupan orang yang nak meninggal dunia dan orang yang masih hidup lagi di dunia. Penting tuan-tuan. Okay? Fi sabilillah, 1/3 daripada harta kita. Maka wasiatnya dianggap sah kerana membelanjakan harta di jalan Allah merupakan salah satu perkara yang cara takarrub, maknanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta ini akan diserahkan kepada para tentera yang layak menerima zakat sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 60. Allah bagi tahu pada kita, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ni ayat berkaitan dengan zakat ataupun sedekah. Okay. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Sedekah, zakat hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil yang menguruskannya, orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya kepada Islam, hamba-hamba yang hendak merdekakan dirinya, orang-orang yang berhutang, orang untuk jalan Allah, dan orang yang musafir yang putus bekalan dalam perjalanan. Maka golongan-golongan ini dibolehkan untuk menerima zakat. Okey, fi sabilillah, maksudnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang fakir, orang miskin, amil, muallaf, hamba yang nak merdekakan dirinya, orang yang berhutang, maka mereka ini dibolehkan untuk menerima wasiat. Menjadi kebiasaan dalam syariat Islam menggunakan gelar ini untuk mereka. Yang kedua adalah para ulama. Sekiranya mewasiatkan 100,000 daripada hartanya untuk para ulama, wasiat itu dianggap sah kerana ulama layak menerima wasiat. Membelanjakan harta untuk mereka dianggap satu amalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita kalau kat dunia ni tuan-tuan, dia ada persatuan ulama sedunia, ada. Kalau dekat Malaysia dia ada persatuan asatizah. Ustaz-ustaz kat dalam tu dia ada persatuan, dia buat amal kebaikan dan sebagainya. Ataupun kadang-kadang ada ustaz-ustaz dia buat kan donation untuk kuliah, studio, bla 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 bla. Tu bagus. Tu sedekah tuan-tuan, untuk para ulama. Walau bagaimanapun, wasiat ini hanya akan diserahkan kepada ulama dalam bidang syariat seperti ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, ahli usul fiqh,
Kemudian ahli akidah, ilmu agama yang lain kerana beramak biasanya merujuk kepada mereka. Dengan ini wasiat tidak diserahkan kepada ahli sastra, tak boleh. Kejuruteraan tak boleh, kedoktoran tak boleh, dan sebagainya dalam bidang keduniaan sebagaimana difahami dalam adat kebiasaan. Okey, walau bagaimanapun apabila kebiasaan ini berubah daripada gelaran ulama yang difahami oleh ramai juga orang, termasuk semua orang yang mempelajari, memperoleh ijazah dalam apa jua bidang, maka wasiat ditujukan kepada ulama akan diserahkan kepada semua ilmuwan merangkumi segala bidang ilmu. Jadi ulama ni tuan-tuan, kalau dulu lain. Ulama dulu tuan-tuan, dialah ahli fiqh, dialah ahli fizik. Kalau tuan-tuan tanya saya pakar fiqh saja. Fizik, laut, apa dia? Tak boleh tuan-tuan. Tapi sekarang bidang. Jadi dalam zaman sekarang, bila bidang ilmu itu dipecahkan, maka ianya diboleh anggap sebagai ulama. Ulama ni apa? Ramai orang yang berilmu. Dia punya mufrad dia alim. Dia punya jamak dia al-ulama, orang-orang yang berilmu. Okey, yang ketiga, sikit lagi, orang fakir, termasuk juga orang miskin. Okey, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait ini tidak layak untuk menerima zakat, tetapi boleh diwasiatkan tak? Boleh. Tuan-tuan jumpa saya mana-mana, syarifah mana-mana, dia tak boleh menerima zakat. Sebab Nabi bagi tahu, orang saya, keturunan aku tak layak terima zakat, tetapi dia boleh menerima wasiat dan boleh menerima hadiah. Boleh. Jadi boleh. Ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, yang kelima, saudara mara. Boleh. Maknanya ada pertalian dengan wasiat, sama ada daripada keturunan ibu ataupun bapa. Yang terakhir, haji dan umrah. Jadi itu tuan-tuan, sekiranya pewasiat berkata, sekiranya saya mewasiatkan 100,000 harta tu untuk haji dan umrah, maka wasiatnya dianggap sah kerana haji dan umrah adalah amalan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut diserahkan kepada orang yang nak buat haji ataupun umrah. Tentulah tuan-tuan ada wasiat kan, saya wasiatkan harta ini kepada sebulan demi sebulan untuk dia menunaikan haji, maka dapat. Orang yang buat haji ni tuan-tuan, orang yang buat badal ni, contohlah kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan buat umrah, tuan-tuan ataupun tuan-tuan pergi buat haji, tuan-tuan badalkan haji, ya. Orang tuan-tuan yang buat badal umrah tu, tuan-tuan dapat harta yang dapat pahala yang sama, yang meninggal tadi yang dibadalkan pun dapat juga peruntukan pahala tu. Maknanya tak mengurangi kita punya pahala. Jadi tuan-tuan, itu antara penjelasan berkenaan dengan syarat-syarat penerima wasiat yang dikhususkan ataupun yang tidak dikhususkan di dalam kita mewasiatkan. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masuk satu tajuk seterusnya ataupun tajuk kecil, syarat-syarat harta yang diwasiatkan. Adakah harta itu haram? Bagaimana? Harta itu, contoh macam alat muzik, boleh tak kita wasiatkan kepada ahli waris kita? Kita ada drum kan, boleh tak kita wasiatkan? Ataupun boleh tak harta tersebut boleh dipindah milik? Boleh tak nak switch kan kepada orang lain? Boleh tak? Jadi itu kita akan bahaskan pada minggu hadapan. Jadi insyaAllah tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.